Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan King Charles III berbincang mengenai perkara-perkara bagi memperkukuhkan kerjasama hubungan dua hala dalam pelbagai bidang. SMS Brunei prihatin bagi dana pengiran muda mahkota Al-Muhtari Billah untuk anak-anak yatim dilancarkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan majlis perjumpaan bersama His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang berlangsung di Oak Room, Windsor Castle, United Kingdom. Majlis menandakan perjumpaan rasmi buat kali pertama antara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland sejak His Majesty King Charles III menaiki tahta kerajaan pada 8 September 2022. Semasa majlis perjumpaan ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan His Majesty King Charles III antara lainnya menyentuh mengenai perkara-perkara bagi memperkukuhkan kerjasama hubungan dua hala dalam pelbagai bidang di antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom, termasuk kesejahteraan rakyat di samping memberikan peluang bagi baginda berdua untuk beramah mesra dan mengeratkan lagi hubungan muhibah dan silaturahim kerabat diraja antara kedua-dua buah negara tersebut. Majlis perjumpaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama His Majesty King Charles III mencerminkan simbol kemesraan, ikatan tali persahabatan dan kuatnya hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. SMS Brunei prihatin bagi dana pengiran muda mahkota Al-Muhtari Billah untuk anak-anak yatim dana adalah untuk meningkatkan rasa pemedulian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat terhadap anak-anak yatim. Projek tersebut merupakan salah satu usaha dana dalam mempelbagaikan cara atau mekanisme yang mudah untuk orang ramai menyalurkan sumbangan ikhlas mereka khusus kepada anak-anak yatim di negara ini. Pagi tadi diadakan Majlis Pelancaran SMS Brunei Prihatin bagi dana tahun 2022-2023 di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pendatu Lalan Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana.
Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan dana untuk pembelian peralatan dan keperluan persekolahan bagi sesi persekolahan tahun 2023 kepada 1,435 anak yatim di seluruh negara. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Haliwal Dalam Negeri selaku ahli lembaga pemegang amanah dana kepada para pegawai daerah yang akan menyerahkannya kepada anak yatim melalui Ketua Kampung. Bermula tahun ini, anak-anak yatim yang berdaftar melalui Sistem Kebajikan Negara SKN akan menerima bantuan dari agensi-agensi yang lain bagi mengelakkan duplikasi dalam menghulurkan sumbangan yang serupa agar pihak dana dapat merancang dan menyusun aktiviti dan projek yang baharu dan efektif. Tiga 30 anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB di bawah naungan Batalion Malaysia Malbat 8509 kembali ke tanah air baru-baru ini selepas menyertai misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL selama 13 bulan. Kemarin diadakan majlis menyambut kepulangan kontingen di Bolkiah Garrison. Kepulangan kontingen ABDB yang diketuai oleh Major Muhammad Yusdi Effendi bin Haji Amran dialu-alukan oleh Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Pemerintah Angkatan Bersama ABDB. Atur cara majlis termasuk bacaan doa selamat dan pembukaan lencana. ABDB turut serta dalam misi pengaman UNIFIL sejak tahun 2008 untuk menyelaraskan dan mempertahankan kepentingan negara Brunei Darussalam dalam mengekalkan tiga tonggak utama PBB iaitu keamanan dan keselamatan, hak asasi manusia dan pembangunan. Syarikat pengeluar utama telur ayam di negara ini berpotensi mengeksport telur ayam ke Republik Singapura. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kementerian Pendidikan berhasrat untuk melahirkan insan yang berkemahiran dan inovatif dengan mempromosi pembelajaran, latihan dan kemahiran semula secara berterusan. Usaha itu dibuat bagi memastikan tenaga kerja kekal relevan dan sesuai dengan keperluan industri yang sentiasa berubah. Perkara tersebut ditekankan oleh pemangku Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan semasa acara Hari Penglibatan Industri Pembelajaran Sepanjang Hayat Tahunan Allied ke-2. Majlis berlangsung pagi tadi di Hotel Aman Hills, Jalan Muara. Dr. Chin Wei Kee juga menjelaskan Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat berperanan sebagai pusat maklumat sehenti dan laluan bagi program yang ditawarkan pusat berkenaan dan rakan pembelajaran sepanjang hayat dari sektor awam dan swasta. Untuk memenuhi maklumat itu, kerjasama dan pelibatan aktif dari pelbagai pihak berkepentingan diperlukan. Acara diselajurkan dengan ucap tama oleh Profesor Seamus O. Tuama bertajuk Model Perkongsian Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Industri yang antara lain mengongsikan mengenai tujuan model perkongsian pembelajaran dan kemahiran sepanjang hayat di Ireland dengan tema memperkukuh pembelajaran sepanjang hayat dan kerjasama industri kini dan seterusnya. Lebih 100 peserta daripada pelbagai organisasi kerajaan dan swasta menghadiri acara ini. Darussalam Enterprise Day dan Universiti Teknologi Brunei UTB akan membantu syarikat-syarikat makanan dan minuman tempatan meningkatkan produk masing-masing dengan memanfaatkan Pusat Penyelidikan mengenai Agri Makanan dan Teknologi UTB Craft. Kolaborasi antara Day dan UTB akan membolehkan kemajuan dan inovasi makanan bagi para pengusaha foodie
iaitu satu inisiatif yang membantu syarikat pengusaha meningkatkan produk masing-masing. Sehubungan itu, satu memorandum persefahaman dimeterai antara DAY dan UTB Craft petang tadi. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Terdahulu, Awang Daniel Leong, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Badan Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB dan DARE dalam ucapannya melahirkan bahawa Foodie diwujudkan berikutan cabaran ketara disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknikal di dalam kemajuan dan penyelidikan produk. Dayang Dr. Shazana Abdullah Lim, pengarah Kraft pula berharap syarikat-syarikat tempatan bersikap terbuka dan menggunakan teknologi baharu bagi menyokong pertumbuhan tempoh jangka masa panjang menerusi program berkenaan. Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura beserta rombongan kemarin membuat lawatan kerja ke ladang ternakan ayam syarikat Golden Sendirian Berhad di Mukim Labi, daerah Blyth. Mengalu-alukan ketibaan rombongan Puan Terutama Grace Fu, Dayang Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Rombongan berpeluang menyaksikan sistem pengeluaran ayam penelur menggunakan sistem reban tertutup. Syarikat Golden merupakan salah sebuah dari 3 buah syarikat pengeluar utama telur ayam di negara ini dan berpotensi untuk mengeksport telur ayam ke Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam sekarang berada di dalam fasa pertama monsun Timur Laut di mana keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan lebat atau ribut petir sekali-sekala berlaku pada waktu malam hingga ke awal pagi. Pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca semasa ditemu bual oleh RTB petang tadi berkata, keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan aktif bermula esok 15 Disember hingga Sabtu 17 Disember 2022. Keadaan ini adalah disebabkan oleh pengaruh luruan angin timur laut dan juga pembentukan kawasan tekanan rendah di kawasan rantau Ketani. Keadaan ini lazimnya meningkatkan pembentukan awan hujan dan seterusnya meningkatkan aktiviti turunan hujan di negara Ketani. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka berlaku dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut adalah berombak di paras sedikit hingga sederhana dengan ketinggian ombak di paras 0.6 hingga 1.4 meter. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal ketika cuaca aktif diramalkan berlaku. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan dekat tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Para pemandu di jalan raya dan pelaut juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan bersesuaian untuk keselamatan semua. Jabatan Kaji Cuaca akan sentiasa memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa dan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam Asia Pacific ICT Alliance APICTA ke-21 adalah inisiatif berterusan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Infocom Federation Brunei IFB untuk merangsang inovasi dan kreativiti dalam ICT. Selain itu, usaha tersebut dibuat untuk membangunkan sektor ICT negara dengan menggalakkan individu, pelajar dan ahli perniagaan untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Dalam APICTA ke-21 baru-baru ini, negara Brunei Darussalam meraih 4 anugerah. We're going to introduce some programs, basically on the health index and risk assessment. So this is actually to evaluate tani punya health and well-being. So nanti kadang kalau for example like usually what happen in Brunei ni we detect diseases at the later stage.
So what we want is to detect it early so that we can treat the symptom at the earliest stage. For us to win this award is an achievement and to get recognition from worldwide, internationally. It makes us proud, but at the same time to reflect on our IT innovative solution. The next step after this is for us to continue with our development of our product, and as well as to get more innovative IT solution that can benefit not just our economy but also other economy as well. 165 pasukan dari 16 ahli ekonomi dan 210 penyertaan bertanding dalam 25 kategori anugerah Apikta. Negara Brunei Darussalam diwakili 4 pasukan yang terdiri daripada pemenang, naib juara dan peserta anugerah ICT Brunei Bikta 2022. Status harian normal baharu COVID-19. 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 464 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.3%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Mempelajari pengurusan jenazah menjadi tuntutan setiap muslimin dan muslimah untuk melaksanakannya dengan cara yang betul. Sehubungan itu, 20 orang peserta bengkel pengurusan jenazah menerima sijil masing-masing petang tadi di Masjid Kampung Labuh. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Asminan bin Awang Haji Cucu, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Bengkel selama 2 hari itu menunjukkan cara-cara memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkebumikan jenazah secara praktikal. Lebih baik para belia pada masa ini untuk mempelajarinya dan mempraktikannya agar tidak terpupus dan tidak tinggalan zaman. Malah para belia pun perlu mempraktikannya dan membuatnya untuk apabila berlakunya kejadian seperti kematian. Sebagai belia, saya haruslah mempelajari bengkel ini untuk mengapan dan memandikan jenazah sebagai pelapis orang tua di dalam kampung saya. Kelab Rekreasi Liang Lumut menganjurkan maritah ke LLRC edisi khas sehingga Ahad ini bersempena Brunei December Festival tahun 2022. Lebih 20 pengusaha tempatan mengikutinya. Acara antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada orang ramai berkumpul dengan melakukan aktiviti sihat dan berfaedah semasa cuti persekolahan dan memberi peluang kepada pengusaha kecil meningkatkan ekonomi negara. Maklumat lanjut hubungi talian WhatsApp LLRC atau layari Instagram @LLRC_official atau Facebook LLRC Brunei. Orang ramai dijemput dan dialulukan untuk datang beramai-ramai dengan membawa keluarga, anak-anak, sanak saudara, sahabat handai dengan mengambil peluang serta memeriahkan lagi acara Brunei December Festival tahun 2022. Diharap juga acara-acara seperti yang diadakan pada hari ini seringkali diadakan bagi memberi kami peluang untuk memperkenalkan produk-produk ataupun jualan-jualan kami lah. Kuis interaktif sejarah Brunei antara aktiviti Pusat Sejarah Brunei bagi acara berhibur di Hub. Acara bersempena Brunei December Festival selama 3 hari tersebut berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Aktiviti bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman serta penghayatan sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Acara tersebut dibuka sehingga esok bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 2.30 petang hingga 8 malam. Selain itu, jualan buku terbitan Pusat Sejarah Brunei juga dipamerkan. It's very fun, it's very educational, and you can learn new things about the history of Brunei.
And the activities here, you can also do it with your friends or your family. Banyaklah yang dipelajari macam pasal macam history of Brunei ni lah, macam yang apa terjadi dahulu. I like the quizzes and puzzles because I get to know about the history of Brunei and it's fun. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK khas bagi satu angka akan diumumkan esok 15 Disember 2022. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan keputusan tersebut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn. Penenda yang berjaya dikehendaki untuk mengambil surat masing-masing mulai esok 15 Disember 2022 di Ibu Pejabat JPD. Penenda yang berjaya dikehendaki untuk mematuhi terma dan syarat tanda pengenalan kenderaan khas yang terkini. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 2451 990 atau 2451 991, talian Darussalam 123 atau email info_ltd@jpd.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menggunakan satu produk kosmetik yang didapati dicemari dengan bahan yang terlarang yang tidak diisytiharkan. Siaran media Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan tersebut adalah hasil dari ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Airy Beauty Care Night Cream yang dikilangkan di Malaysia didapati dicemari dengan merkuri. Bahan-bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Orang ramai yang telah menggunakan produk-produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Penjualan produk tersebut termasuk penjualan secara online adalah menjadi satu kesalahan di bawah peraturan ubat iaitu Produk Kosmetik 2007 dan jika didapati bersalah boleh didenda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.